السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الفاضل المحترم وإمام مرسي سورة روضة para alim, asatizah, tuan haji, tuan hajah, sahabat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan ke-120 daripada surah Al-Baqarah pada muka surat 19 menjadi suatu pegangan kita untuk menentukan musuh kita siapa. Kerana terkadang tuan-tuan kita akan terhakis dari segi pegangan dan menganggap musuh itu adalah kawan. Maka Allah nyatakan dalam ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pegangan kita itu tetap dan teguh. Allah menggunakan lafaz-lafaz, kalimah-kalimah yang terpilih melalui ayat-ayat suci, memberi makna yang tepat. Wa adalah harfu ataf, berlangsung dan bersambung. Maksudnya dia penerusan. Dia tak mula dengan lan saja. Wa saja tu maknanya dia bersambung daripada dulu sampai sekarang. Itu maknanya ataf. Dan terus bersambung. Walan tarda. Selepas wal yang satu huruf sahaja memberi makna, dan dua lagi huruf lam dan nun
Memberi makna yang lebih konkret lagi, iaitu dalam bahasa Arab ada harfun nafi. Harfun nafi ni maknanya kita gunakan huruf tadi untuk penafian. Antaranya lafaz tauhid kita. Memang kita sebut Allah, 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 tapi lafaz yang sempurna tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita sebut Allah saja, tak boleh ke? Boleh. Allah Tuhanku, tapi dia tak kuat, dia tak kukuh, dia kena ada nafi. La ilaha, maka penafian dahulu, iaitu tidak ada Tuhan. Jadi antara orang yang ada akidah adalah orang yang menafikan. Dia panggil apa ni tuan-tuan? Etis. Etis ni tuan-tuan, orang yang tak ada agama, dia menafikan Tuhan. Itu separuh. Mudah tuan-tuan. Orang yang tak ada agama ni, kita nak dakwah dia, pergi jumpa orang asli, dia tak ada agama. Jadi mudah kita nak cerita tentang Allah, sebab dia dah nafikan la ilaha, tidak ada Allah, tidak ada. Cuma nak tambah lagi tidak ada Tuhan. Cuma tambahnya istisna, isbat, iaitu Allah. Kita pun sama, kena sebut la, tak ada Tuhan. Akidah kita tiada tu tiada Tuhan dulu. Tapi selepas tu kena isbat, kena pajak dengan, pasak dengan illallah. Kalau tak, kita ni ada Allah tapi ada lagi Tuhan lain. Ada lagi benda yang kita bergantung. Itu bukan akidah. Kita banyak bergantung pada harta kita, pada anak-anak kita. Yang tu tak tepat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya tak apa dah, saya dah kencing dah, anak-anak pun dah besar, harta. Yang ni akidah tak kuat. Sebab kita bergantung dengan kita pada harta. Relax dah saya sekarang ni. Tak. Kita tetap dalam apa pun keadaan illallah. Itu nafi lil jins. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita kena sebut tuan-tuan yang kita jadi rajin ni mari sembahyang ni. Tuan-tuan fikirlah orang lain ni kenapa lah tak mari-mari. Betul tak? Itu dia fikir ni. Macam mana dia orang ni tak ada. Sedap fikir kita. Tak ada, nafikan semua tu. Kita boleh datang ni pun bukan kerana kita. Kalau harapkan kita, kalau harapkan saya pun malah. Tapi kerana Allah bagi hidayah, Allah bagi pendorong, maka boleh datang. Jadi tak ada pun kekuatan yang kita ada. Kalau kita kata kita ada kereta boleh sampai, ada lagi orang kereta lebih besar daripada kita. Jadi kita kena nafikan seluruh kekuatan, usaha, helah, ikhtiar kita tak ada. Hanya kerana Allah. Illa billah. Yang nafi itu. Okey, itu nafi lil jins. Ada lagi satu huruf lain yang menafikan juga, tapi mengenangkan perkara yang lepas-lepas, yang kita pun tak tahu. Disebut lam yalid wa lam yulad. Kena ada suatu kalimah tu ada Allah cipta dalam Quran tu, dia nafi juga, tapi nafi benda yang kita tak tahu langsung. Tak tahu apa benda jadi sebelum ni, tak tahu, tapi nafi juga. Kita ni kalau nak nafi ni tuan, benda yang kita tahu, kita boleh nafi. Yang saya tak tahu, saya tak ada masa tu, boleh nafi. Ni benda yang kita tak ada pun kita kata lam yalid wa lam yulad. Walaupun kita tak ada masa tu, kita kata ya, tetap. Dan tak pernah Allah itu sebelum ni dilahirkan, dan tak pernah Allah itu melahirkan. Itu cerita dulu. Dan sekarang pun masih lagi. Dia berhenti sampai hari ni. Kalau kita ada umur esok pun, hari ni kita cakap lam yalid wa lam yulad sampai hari ni. Esok kita hidup lagi. Orang tanya Allah ni dilahirkan dan dibuat pun sama juga. Kita kena tutup mulut jazam. Nak baca lam yalid, jangan baca dengan lam yalid. Tak boleh kita. Walam, tak boleh. Lam. Lama-lama je. Tidak pernah Allah itu. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan bangun malam-malam,
saja puas dah solat tahajud, buat rajin sangat solat tahajud. Mari satu pemikiran dalam otak ni, tanya persoalan tu, nak fikir tentang Allah. Imam kita baca lagi, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Iaitu orang yang selalu mengingati Allah. Orang yang mengingati Allah ialah orang yang selalu antaranya berzikir, solat, membaca Al-Quran, puasa, haji, umrah, zakat. Itu semua orang kan? Dia tak semestinya zikir tu tasbih. Saya pun nak cari juga tasbih yang bagus tu, yang macam cincin tu. Ada orang tu nak bagi kat saya. Saya balik anak sepupu dia, ayah dia tak ada dah, jadi dia suruh saya balik untuk walimah dia. Saya jadi orang tu. Lepas tu dia kata nak bagi hadiah. Dia cari-cari cincin yang dia beli 150, tak jumpa juga cincin apa zikir. Sebab tu saya sekarang ni tak berzikir sebab tak ada apa. Kalau ada yang tu sedap juga. Lepas tu ada seorang tu, tuan-tuan, tasbih dia hilang. Tasbih dia kata Allah, bagi tasbih lain, tak nak tasbih tu juga. Dia ada juga kan, kita minat satu benda, tapi tak apalah, jadikan benda tu alasan, tak apa, tapi teruskan mengingati Allah. Jadi tuan-tuan, lam tadi adalah lan nafi lil jazam. Dia menafikan benda yang sungguh-sungguh, jazam. Yang ketiga antara kalimah yang Allah gunakan ialah lan. Lan betul bertemu dengan huruf nun. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Tidak sekali-kali, yang ini tidak akan sekali-kali, never ni macam mana never ever. Kalau never sebelum ni, ever for future, akan datang. Betul, saya mari gitu je bahasa Inggeris ni dah. Tengok orang cakap, kita terang cakap tak betul. Land, never, land. Land jadi land, bukan land. Tidak akan sesekali, for the future. Sekarang ni pun sama, sampai sekarang ni pun sama, tapi untuk akan datang kita tak tahu. Tak, walaupun kita tak tahu, kita kena ada yakin dalam diri kita, dia tak akan selama-lamanya akan dapat kebaikan kalau dia tak nak menginfakkan hartanya daripada apa yang dia suka. Tuan-tuan, saya dipanggil dalam EPF, ceritalah bagaimana nak infak. Lepas tu ada kes perkahwinan poligami. Jadi dia tanya soalan, saya kata itu pun satu cara bagaimana kita nak berkongsi kebahagiaan dengan orang lain. Lagi tajuk minta maaf lah gurau. Maknanya satu benda tu tuan, kalau kita tak boleh berkongsi dengan orang lain, sampai bila pun kita tak akan dapat bahagia. Kita boleh mari tuan-tuan solat Jumaat. Kita mari solat Jumaat tuan. Kita seronok bawa kereta tuan, dan kita tengok ada orang jalan kaki. Apa perasaan kita? Orang yang jalan kaki ni tuan, bukan orang biasa-biasa. Orang jauh-jauh, cuma dia lain bangsa. Dia jauh duduk, betul tak? Dia jauh duduk, dah awal lagi dia mari, cuma dia kena berjalan kaki. Tapi kereta kita boleh bawa, relax je, tanpa kita ambil. Yang ni macam mana kita nak jawab depan Allah? Bagaimana kita nak guna harta kita ni? Jadi dia panggil apa? Ayah saya pesan, keretamu ni jangan jadi biawak hidup. Biawak hidup tak ada guna pun. Dia suruh ada je punggah. Bahasa apa? Punggah. Bahasa Kedah. Punggah. Ada seorang ustaz tu, tuan-tuan kena beringat dengan dia. Ustaz tu selalu sebut punggah. Akhirnya dia yang menipu orang. Punggah. Saya pun kena tipu kat dia. Sekarang ni dalam kes mahkamah. Punggah. Kalau dia boleh tengoklah. Kita tak sebutlah nama dia, tapi ustaz tu punggah. Ustaz, tuan-tuan nampak gaya macam kenal je orang tu. Punggah.
Jadi dalam bab memanfaatkan hidup kita ni tuan, kita takkan dapat tuan kebahagiaan, kebaikan tuan kalau kita tak boleh nak berkongsi benda yang kita ada dengan orang lain. Sebab Allah sebut, bukan saya sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita takkan dapat selama-lamanya kebaikan kalau kita tak boleh berkongsi benda yang kita sayang. Faham? Dalam ayat ni, ayat 120, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. Benda ni yang lepas kita tahu, Nabi diberi pesan oleh Allah bahawa tidak akan pernah redha terhadap kamu oleh dua bangsa. Allah sebut mention dalam nanya dua. Kita ambil dulu perkataan redha. Tuan-tuan, antara martabat, darjat, kedudukan yang paling tinggi hidup kita ni tuan-tuan, kalau dapat marta, keredaan. Para sahabat, alhamdulillah, mereka lah orang yang beruntung. Daripada ya hajaru wa nasaru, mereka yang berhijrah ke Madinah dan juga yang membantu Nabi nusrah, disebut sebagai radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ni lah yang mendapat tempat yang paling tinggi. Saya minta maaf, dalam kuliah saya tak sempat nak greeting people dengan panggilan Datuk Sri, Tang Sri. Minta maaf, saya tak sempat. Datuk, tak sempat nak sebut. Sebab apa tu? Banyak sangat panggilan-panggilan yang hebat kan. Tapi sahabat, tuan-tuan, Allah beri mereka ni kalimah radhiyallahu, yang tu habis. Tuan-tuan, kita macam mana nak dapat? Payahlah. Kita hanya dapat almarhum. Semoga Allah merahmati, rahimahumullah. Yang tu insya-Allah dapat. Macam tuan-tuan ni insya-Allah dapat gelaran ni, almarhum. Bila? Kami sun. Akan dapat tuan. Untuk kejar gelaran dunia, tak dapat, akhirnya dah dapat je. Al-Fatihah, dia jadi ustaz tak bagi, Allah yarham. Itu panggilan yang kita nak. Allah yarham. Apa makna Allah yarham? Semoga Allah merahmati. Pertama redha, yang kedua rahmat Allah. Bukan kecil-kecil ni panggilan ni. Rahmat tu ada. Tanpa rahmat Allah tak ada apa. Jadi fahamlah kita redha, rahmat. Kemudian Allah meletakkan keredaannya. Allah turunkan level tinggi tadi, redha Allah yang tinggi tadi, dan tetap tinggi. Tapi redha itu Allah letakkan redha kita pada Allah, pada mak bapak. Ridha'ullahi fi ridha'i walidain. Tuan-tuan, padahal besar tu redha Allah tu, payah nak dapat. Tapi Allah kata tak apalah, kalau kamu dapat khidmat birrul walidain, mu dapat dah keredaan aku. Cukup lah tuan, tak payah tu tuan-tuan. Kita dulu, minta maaf lah, saya pun masih lagi anak-anak juga berbandingan tuan-tuan ni. Tuan-tuan pun dulu anak-anak juga. Tuan-tuan, ni nampak je macam ni. Dan tetap anak kepada seorang ibu. Jadi kita tak tahu perasaan ni ibu bapa masa jaga kita dulu. Bila sekarang ni baru kita tersentuh, bila anak-anak agak jadi macam tak jaga kita. Cakap pun lepas. Ada seorang bapa tu, dia orang yang baik. Dia mari KL, saya pun sambut dia sebab orang kampung kita. Mari orang yang suka dia pun pesan kat saya, Cik Ji, nanti tolong pesan lah, Cik Ji selalu mengajar lah. Kata bagus. Dia pun sukalah dengan saya boleh mengajar di mana. Sebab dulu lepas duduk kampung bukan pandai macam ni pun. Jadi dia suruh saya bagi tahu jemaah apa-apa, bila bercakap dengan mak ayah ni, pilih perkataan yang elok-elok, cakap benda yang baik. Wa kallama, bercakap wa qula qawlan karima, cakap yang baik-baik. Jadi dia nak cakap tu, lepas tu dia menangis, dia sedih. Saya tahu anak-anak dia hebat-hebat. Sebab dia jadi ikon, kita pun seronok.
dia mari, rupanya dia kata dia tersentuh hati bila anak-anak yang hebat-hebat ni pernah mengeluarkan satu kata-kata, ayah tahu apa. Ayah tahu, bincang mengenai apa-apa, tentang apa-apa, last kali ayah tahu apa. Oh, anak yang cerdik ni tuan, ayah tahu ha? Oh, dia pun terdiam. Allah, boleh dia bercakap dengan aku ni, ayah tahu ha? Apa, dia pun sedih. Seolahnya dia kata anak berkata pada ayah tak tahu benda. Ataupun kalau ayah tak tahu benda, ayah bodoh. Itu tuan, oh dia terasa. Dia kata pesan anak-anak jangan cakap gitu dekat mana dia redha dengan anak dia, cuma dia kata jangan bercakap benda tu. Yang tu redha Allah. Tuan-tuan, jadi kita janganlah mengambil hati sangat dengan anak-anak kita ni. Dia pun tak pandai, okey? Jadi redha lah dia. Sebab redha ibu bapa ni besar. Kemudian mana lagi redha yang kita nak cari? Selepas redha Allah dan redha kedua ibu bapa, ada lagi tuan-tuan yang selalu kita cari, redhaun nas. Kita cari kesukaan orang lain terhadap kita, redhaun nas. Maka kata dalam bahasa Arab, redhaun nas la yudrak. Sampai bila pun kamu nak cari kesukaan orang, sampai bila tak akan dapat. Seorang ni orang yang soleh, disebut namanya dan surah dalam Quran Luqman, orang soleh, Abdul Soleh. Maka satu hari dia dengan anak dia selalu berpesan pada anaknya, ya bunayya aqimis solat. Selalu dia pesan solat. Tuan-tuan, saya duk rasa lah dalam hidup saya ni ada dua benda je bisikan dalam duk mari-mari. Dua benda je saya nak: ingat solat, baca Quran. Dalam keadaan tu, solat, Quran. Benda tu je, yang lain tak payah fikir lah. Duduk buat apa? Sama ada baca sembahyang ke ataupun baca walaupun qul huwallahu ahad, Allah baca. Jadi hidup kita ni ada pesanan. Jadi Luqman selalu pesan anak dia tentang solat. Kemudian dua beranak ni berjalan. Rupanya sambil berjalan tu tuan, dia berjalan juga dengan seekor keldai. Salah tuan. Dua beranak lepas tu berjalan dengan keldai. Jalan je. Rupanya orang komen, orang kata dia tak buat apa pun, dia berjalan keldai. Ada orang kata, aku dah ingat dalam dunia ni keldai je yang bodoh. Rupanya ada lagi orang bodoh. Ya Allah kan. Luqman tak ada kata apa pun, cuma dia terbawa keldai. Jadi orang tengok, ish. Aku dengar dia ni cerdik, bijak, pandai. Macam mana dia boleh berjalan dengan keldai? Lepas tu dia tak guna pun keldai tadi. Sama taraf. Tiga beranak dengan keldai, bodoh. Orang kata juga, betul tak? Dia dengar gitu tu, anak-anak, bunayya irkab, naik. Nanti orang kata kat kita pula bodoh, malu kita. Anak pun naik dan tak sampai selekor tu. Ada tak orang kata? Allah, ya Allah, kata budak ni tak berti bahasa, tak ada adab dengan orang tua. Dia muda, orang tua jangan. Kata juga. Betul? Kalau gitu, ceramah ni habis. Benda tu je lah. Benda tu tuan-tuan pun dah tahu. Tapi nak bagi tahu je persepsi orang tuan terhadap kita ni, tuan-tuan tak payah ubah lah. Orang kan kata nak kata apa pun. Aja tuan, nak suruh orang. Saya berapa kali dah bagi tahu tuan-tuan, tolonglah nak tahu juga berapa bintang ni saya mengajar ni. Letak kat situ nak bagi tengok tahu bintang the best. Apa tu untuk bulan ni ke dalam ranking. Dia ada je tu. Ada orang malah aku dengar. Jadi kita tuan untuk fikir dengan kesukaan manusia, payah. Jadi kita pun teruskan dengan bacaan Al-Quran. Itu setakat yang kita faham. Walan tarda ankal yahud. Allah bagi tahu Nabi kita, pesan kat Nabi kita je. Ayat ni kata Abu Bakar Al-Jazair yang menjadi Al-Mu'azu, yang memberi nasihat di Masjid Nabawi tu. Dia dah tulis satu tafsir Al-Quran, nama dia Abu Bakar Al-Jazair. Dia kata ayat ni khusus untuk Nabi. La tanalul la wala tarda anka, tidak
akan redha terhadap kamu. Nabi kita je. Orang Yahudi ni tuan-tuan, dia paling tak suka orang yang Nasrani adalah Nabi Muhammad. Yang itu tuan, ya Allah. Tapi makna dia adakah untuk Nabi kita saja ataupun makna dia umum untuk kita yang hidup hari ini? Maka kata Syekh tadi, dia kata tak, makna dia sampai kepada kita pun mereka berdua ni tak akan suka. Jadi Yahud wa Nasara. Tuan-tuan duk laknat Yahudi Nasara. Tuan-tuan tahu tak mereka ni siapa dia? Laknatullah. Tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan berapa kali Allah memuji Yahudi? Hanya Allah puji dalam bentuk ayat lain. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah memanggil, wahai Bani Israel. Siapa dia Bani Israel? Adalah atas sekali kepada Yahudi dan Nasara. Keturunan ni adalah keturunan mulia. Bani Israel. Siapa dia Bani Israel? Anak-anak Nabi Allah Yaqub, yang ada 12 orang, antaranya Yusuf dan juga Bunyamin. Yang lain tu ada nama-nama lain, tapi makna daripada 12 orang ni tuan-tuan, lahirlah para Nabi lagi Anbiya. Oh, maka Allah puji. Ingat tak kamu wahai Bani Israel, tak kala mana Allah memberi nikmat kepada mana dia. Kalau Allah benci itu Allah tak bagi nikmat, Allah bagi. Dan bahkan para Nabi yang paling banyak daripada kaum Yahud dan juga Nasara, panggilan Allah Bani Israel. Dan Allah panggil lagi Bani Israel ni dengan panggilan lain. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dan kita bagi, tidaklah seorang tadi menjadi kafir dan menolak apa yang Nabi sampaikan, kecuali mereka ni orang yang ada ilmu, ahli kitab. Tuan-tuan ingat tak masa kita konvo dulu, kita pegang apa? Skru tu. Belakang kita ada apa? Oh, saya tengok dulu rumah pakcik saya tu, banyaknya kitab, rupanya skrin dia belakang tu. Oh, saya kata banyak kitab besar-besar, British apa berapa Pratika. Oh, rupanya boleh pilih pergi dekat apa ni, tuan-tuan dulu kan dia ada skrin dulu, sekarang tak pakai dah. Dulu nak Allah macam-macam, nak duduk di Switzerland pun boleh. Cara dulu lah, cara skrin tarik krek. Takkan tuan-tuan tak pernah bergambar dulu dengan kawan-kawan bersenggeng gini. Ayah saya pun pernah, walaupun penarik meja. Oh, ayah saya macam-macam buat kerja, tapi bila bergambar kan, kasut berkilat, pakai tali leher lah kita. Saya ketahui ayah saya ni kerja dia beca lah macam-macam, tapi bila bergambar gaya orang dulu-dulu, kemas. Tuan-tuan, jadi ahli kitab ni tuan-tuan, ya Allah, orang yang mulia Allah sebut, iaitu orang yang diberi Allah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Suhufi Ibrahim. Macam-macam. Macam tuan-tuan ni, kita apa pun tak ada, mari lenggang, duduk relax je, tak layak jadi ahli kitab ni. Ahli kitab tuan-tuan, Allah muliakan ahli kitab ni sehingga sembelihan dia kita boleh makan. Betul atau tidak? Nabi, orang Yahudi dulu, walaupun kan kisah dia sembelih, kata Nabi kata orang mereka ahli kitab makan bismillah, bahkan boleh berkahwin pula dengan ahli kitab. Oh, makna dia level dia mulia jugalah. Makna tuan-tuan tahu situ Yahudi Nasara. Cuma bila sebut Yahudi dengan Nasara, dia perangai bangsa lain. Bangsa ni nak tak boleh nak ubah dah. Saya kalau boleh nak jadi Mak Saleh, tuan-tuan, kalau boleh nak jadi handsome, tapi tak ada Melayu juga. Macam mana Melayu lah, Kelantan kalau tu. Saya tak cakap pun orang Kelantan pun tahu tu Kelantan. Jadi tak ada nak ubah, tapi perangai boleh ubah, tabiat boleh ubah tuan-tuan. Jadi Yahudi ni bukan pada bentuk bangsa, tapi bentuk perangai. Qul ya ayyuhalladzina hadu
الموت إن كنتم صادقين. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ini yang bersifat dengan perangai hadu. Hadu adalah orang yang perangai Yahudi. Perangai. Kita kalau nak marah apa-apa, kita akan tengok pada perangai. Itu bukan batang tubuh perangai itu. Hari itu saya ingat kita ada masalah kenaikan harga beras. Beras mahal, 40 lebih. Saya dengar ramai kata ni harga Yahudi. Kata Yahudi. Kata, wow, mana ada? Kita kalau tanya Yahudi pun, Yahudi terkejut. Kita tak jual lah harga ni. Mana kita nak marah sangat pada satu perbuatan, perangai, maka kita akan sandarkan perkataannya Yahudi. Mak bukan orang yang jual tu Yahudi. Orang tu orang kita juga, tapi perangai macam ni. Tuan, perangai ni perangai Yahudi. Sorok makanan tu perangai yang walaupun dia bukan Yahudi, tapi perbuatan tu adalah perbuatan Yahudi. Jadi cukup satu Yahudi. Dan tuan-tuan, dia ni ada perangai Yahudi. Apa dia Allah sebut? In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Orang yang disebut perangai Yahudi, kenapa jadi perangai macam tu? Kerana ada dalam sanubari dia suatu za'am. In za'amtum. Saya pun tak erti nak, sebab ada perkataan za'am, ada dia sangka, ada dia panggil apa, menyangka. Ada perkataan za'am ni mendakwa. Ada satu lagi dia panggil claim. Dia claim diri dia ni terbaik. Orang Yahudi, tuan-tuan, dia selalu menganggap dia adalah bangsa the chosen one. Itu perangai dia. Sebab tu dia jadi gitu. Apa pun, dia adalah paling baik. Dia kena anggap dia memang gitu, tuan. Bahkan dia akan kata dia nahnu abna'ullah. Kami ni daripada keturunan anak-anak Allah. Dia bergaduh dengan Masih, dengan Nasara. Yang tu perangai yang tu. Jadi kita, tuan-tuan, jangan menganggap diri kita terbaik sangat. Kita jangan rasa kita kena selalu mengatakan bahawa kita pun banyak dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita balik pada Allah mengatakan bahawa kita pun banyak dosa. Orang Yahudi tak, buat apa pun Allah akan ampunkan dosa dia. Ini perangai yang ada padanya. Maka tuan-tuan, Allah cabar orang Yahudi, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Maka Allah cabar, kalau betul lah kamu rasa kamu ni terbaik, maka cuba kamu ada cita-cita sedikit je. Cita-cita bukan betul-betul pun. Cita-cita mati. Siapa di kalangan tuan-tuan ni yang dah pencing lama dah? Daripada kerja dulu, sekejap je pencing, tuan kat 20 tahun dah pencing. Makan gaji pencing pun kerajaan dah habis duit banyak dah. Aduh. Kalau boleh tuan-tuan, kerajaan nak ubah dah, tak nak bagi pencing. Sebab ramai yang pencing tak mati-mati lagi ni. Banyak kajian menunjukkan bahawa ramai kan, sebab tu kerajaan nak suruh bekerja sampai umur 65 ni, ataupun sampai 70. Biar dia tak tahu jalan nak pergi pejabat pun tak apa, tapi dia kira sebab lama sangat pencing. Jadi minta maaf. Ada tak bila dalam keadaan pencing tu, mari satu terdetik dah, bila dah aku nak mati. Oh, kalau sebut macam tu tuan, saya rasa ustaz tu cukuplah, terminate dia, jangan datang lagi. Oh, tak boleh tuan-tuan, dia tak boleh sebut bab mati-mati ni. Dia jadi sensitif. Kita orang Islam pun tak, tuan-tuan. Mati inilah yang menyebabkan kita ni untuk buat jadi baik. Jadi semangat, tuan. Aku ni tak boleh dah ni, tak tahu dah. Hidup lagi tak esok. Oh, malam tu pulung kan. Lepas sembahyang isyak tu, solat dulu, solat sunat dulu. Ni relax je. Tak ada buat apa, tak apa, esok ada lagi. Jadi perangai dia ada perangai Yahudi ni. Tu marah tu. Ya Allah, tuan. Sayyidina Bilal, tuan-tuan, bila orang tanya dia saat yang paling indah dalam hidup beragama, bilakah saat yang paling, sebab di masa tu dia dah menjadi orang governor di bumi Syam dan kaya, tuan-tuan. Maka orang tanya dia, dengan kekayaan dia ada masa tu, tuan-tuan, menyebabkan Sayyidina Umar panggil dia,
audit negara, cek dia banyak beli kenderaan-kenderaan mewah. Ni Saidina Bilal tengok tuan, maka bila Saidina Umar tengok cari-cari, rupanya tak, itu harta dia betul. Daripada ghanimah dan juga berkembang harta, maka dia pun selepas itu dia pun tolak tawaran, tak nak jadi gambler, dia nak tumpukan pada hidupnya yang sementara tu. Maka orang tanya dia, saat yang paling indah dalam hidupnya bila? Dia kata saat tak ada lagi. Dia kata saat yang paling indah tak saat-saat masa dia diletakkan di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah matahari yang terik, dan diletakkan batu. Masa tu, itulah dia rasa dia tak boleh bayangkan. Kalau Allah bagi lagi pengalaman tu, boleh tak? Tapi saat tu dia rasa Allah manisnya, indahnya. Boleh sebut kalimah Ahad, Ahad, Ahad. Tuan-tuan, kita ni saat indah kita hidup ni tuan-tuan, bukan masa kita senang. Masa kita susah dulu, masa naik motor, mati motor minyak habis tengah jalan, mati, yang tengah sebut, payah nak cerita kawan, betul tak? Maksud kita tak ada duit, langsung minta dengan kawan-kawan pun tak nak tolong. Indah hari ni kita senang kan, kawan ramai nak pun tak ada. Jadi Saidina Bilal kata itulah saat yang dia rasa paling indah, dan saat dia nak meninggal dunia, isteri dan anak-anaknya menangis sebab dia orang baik. Maka dia larang anak dia. Dia kata, kenapa kamu menangis? Dia kata, ayah dah hampir kepada ajal. Tak, aku nak senyum, aku nak seronok saat aku meninggal dunia. Kerana apa? Tak lama lagi, sekejap je aku akan menemui kekasihku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tuan-tuan, kalau kita boleh ada satu perasaan dalam hidup ni, menanti saat mati itu sebagai yang indah. Cantik. Hari-hari duk tunggu tuan. Sebab kita cek duit kita dalam akaun pun, kita cek dalam hari-hari habis. Ya, jangan nak jadi penuh tuan. Tengok ada yang tu tarik, yang ditarik. Jadi usia kita ni lebih daripada tu lagi. Nak habis, tapi kita buat relax je tuan. Jadi itu makna dia antara cabaran, disebut perangai. Bukan nak kata perangai Yahudi gini, maknanya kalau ada pada kita, kita pun kena beringat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, perangai Yahudi, perangai itu perangai, bukan bangsa perangai. Jadi Nabi dinasihatkan supaya tidak mengikuti jejak langkahnya. Hatta tattabi'a millatahum, mereka takkan suka sehingga kamu ikut. Jadi kamu jangan ikut. Jadi untuk tafsirkan ayat ni, saya nak ambil masa 5 minit, waktu saya nak rehat lah. Saya tak boleh ceramah lama-lama tuan, jadi kering pipi. Kalau ada makanan tu, sedap lagi lah. Tuan-tuan pun seronok, dah tahu dah pukul berapa nak berhenti. Sebab kalau kira tafsir ni panjang lagi. Sebab saya duk baca sampai ni pun tak buka lagi kitab. Jadi nak limitkan masa, bagi nampak 7-5 minit, berhenti. Tapi nak bagi faham dulu, apa maksud tidak ikut jejak langkah? Payah tuan-tuan. Saya pun baca tafsir pun dia cerita gitu. Tapi nak dapat tu, tidak ada yang paling tepat tuan-tuan, kecuali contoh yang Nabi tunjuk. Yang itu betul. Kalau saya nak tafsir gini-gini, tak salah. Tengok apa yang Nabi tunjuk pada kita, itulah cara dia. Jadi kita nak tengok bagaimana Nabi ni tak ikut jejak langkah Yahudi, tak ikut jejak langkah Nasrani. Ikut Nabi, jangan ikut cara saya cakap. Maka satu hari, orang Yahudi datang jumpa Nabi. Jumpa Nabi dalam keadaan dia marah-marah, kerana Nabi pernah berhutang dengan dia, dan Nabi janji akan bayar sekian-sekian tempoh. Dan ada lagi tempoh tu, cuma Nabi tak bayar lagi sebab tak sampai tempoh. Tapi dia jumpa Muhammad masa tu. Ya Muhammad, bila nak bayar? Dalam majlis yang ramai, Saidina Umar ada. Allah, Nabi pun malu juga tuan-tuan kalau orang tanya bila nak bayar hutang, betul tak? Saya duk mengajar-ngajar Ustaz, ngajar juga Ustaz, hutang macam mana? Orang tak mengajar dah saya tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni kalau kita berhutang dengan orang tuan, malam pun jadi sempit je. Tengah hari memang tak berjalan dah saya. Saya banyak kejap lagi kunci pintu dah, takut orang mari. Sebab hutang ni Nabi bagi tahu min ghalabatid daini wa qahril rijal. Hutang ni menyebabkan kita jadi tuan-tuan sempit hidup kita. Nabi pun tunjuk hutang tadi bukan kerana Nabi nak berhutang sangat. Nabi nak tunjuk pada sahabat-sahabat bila berhutang kena bayar.
Kan tidak, Nabi tak hutang. Tak apa, sebab Nabi ni tuan-tuan, kekayaan dia Uhud boleh jadi emas. Seakan nak apa-apa mengalir je, dekat minta apa pun boleh. Gandum tu Sayyidina Ali pusing je tengok, tak ada apa tapi keluar gandum boleh. Tapi Nabi nak tunjuk contoh bahawa kalau berhutang, cara ni idza tadayantum bidaini faktubu. Bila hutang tulis. Oh kita pula takkan nak tulis ustaz. Oh takkan tak percaya. Jadi tu jadi gitu tu. Yang bank duk buat tu benda yang terbaik tuan. Kena ada penjami, kena ada yang tu betul. Kena ada orang. Ni hutang tak ada apa-apa tuan. Berjanji selagi ada apa? Matahari dan bulan. Bila nak bayar? Allah. Jadi tuan-tuan, Nabi tunjuk, Nabi berhutang. Maka lepas tu orang tu datang nak minta duit. Tempoh ada lagi, tapi bahasa yang dia guna tu kasar. Maka Sayyidina Umar yang ada masa tu tuan-tuan, dia pegang tu, dia nak tampar ke lepang, Nabi larang. Patutnya Nabi marah dekat Yahudi, sebab Yahudi ni musuh Nabi. Nabi tak marah. Nabi marahkan sahabat Sayyidina Umar. Wah, kenapa kamu jadi macam ni? Dia berhak mengutip hutang kerana dia hak dia. Mu tak ada hak apa-apa. Nabi marah, Nabi pun carikan duit, suruh sahabat-sahabat dia, kita bayar. Maka melihat akhlak Nabi tadi, apa yang terjadi? Yahudi tadi tuan-tuan bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab dia kata aku saja je nak test. Sebab aku baca dalam kitab perangai Nabi ni, orang buat jahat apa pun dengan dia, dia akan buat yang terbaik. Jadi aku nampak atas depan mata kepala aku, Muhammad ini adalah seorang Nabi, maka aku beriman dengan dia. Oh, dia test je. Dia provoke, dia bagi provoke. Macam tuan-tuan ni, saya duduk mengajar-mengajar, lepas tu buat provokasi. Duk main gitu, geram saya. Duk main, jadi kita pun tak boleh nak mengajar tuan ni. Duk borok sana, duk borok sini. Jadi, itu provokasi juga. Kita pun, Assalamualaikum. Macam ni okey. Relax, saya rasa macam boleh tambah sampai 7.5. Jadi tuan-tuan, kalau ada unsur-unsur provokasi, macam mana kita nak reaksi? Jadi Nabi tunjuk. Nabi tak ada respon marah pada Nabi. Jadi itu maknanya Nabi tak ikut jejak langkah Yahudi dalam bab provokasi. Dan Nabi satu hari nak pergi haji, nak buat haji tahun yang ke-6 Hijrah. Rindu sangat dah dekat Mekah. Maka sahabat kata, jom ya Rasulullah, kita dah 6 tahun dah tinggalkan Mekah. Musim ni musim haji, dan musim haji tak boleh berlaku peperangan. Maka mereka ni 1,000 orang lebih tuan-tuan datang ke Mekah nak lakukan haji. Maka disekat di perbatasan nama dia Hudaybiyah. Tak boleh masuk. Yang lain boleh, orang lain boleh. Kumpulan Nabi daripada Madinah dilarang. Maka berlakulah bai'ah, berlakulah sulh, perdamaian. Dan dalam perdamaian tadi, sesiapa yang datang daripada Mekah beriman, membawa iman pergi ke Madinah, dan dia bersembunyi di Madinah, hendaklah kerajaan Madinah menghantar balik orang tadi. Dan sesiapa yang mencuri masuk ke Mekah kerana nak berdakwah ataupun menziarahi keluarganya, maka dia kena ditahan di Mekah dan diseksa. Boleh. Jadi berat sebelah. Orang Mekah lari ke Madinah kena hantar balik. Orang Madinah pergi ke Mekah diseksa, tak apa. Sahabat semua tak suka dengan perjanjian tadi. Maka Nabi kata tak apa, kita ikut perjanjian ni. Maka kita tak boleh melakukan haji. Maka kita kena tahallul, iaitu kita kena bercukur rambut. Sahabat dan tak nak bercukur, gunting. Cukur, gunting. Cukur, gunting. Untuk mainkan je macam budak-budak tuan. Orang suruh gunting, cukur, gunting. Last kali Nabi kata bergunting pun bergunting lah. Tapi ada seorang sahabat ni tuan, dia tidak bergunting, dia tidak bercukur, tapi dia terus ambil mata pisau, kepala dia dengan kulit-kulit sekali dia toreh. Siapa berani? Protes dia marah sangat. Sehingga ada satu perkataan, dia tanya Nabi, anta Rasul? Sayyidina Umar, adakah kamu ni Nabi? Bukan, dia marah sangat. Anta Rasul? Nabi ke macam ni? Sehingga jadi begini. Kepala berdarah. Jadi tuan-tuan, Nabi tak respon pun provokasi tadi. Nabi buat yang terbaik. Lepas 2 tahun Fathul Mekah. Jadi tuan-tuan payah. Yang kalau kita nak faham tentang bagaimana kita nak respon dengan puak-puak Yahudi ni, payah.
Saya pun nak balik dah sebab saya dah janji, tapi jauh perjalanan saya. Hari itu saya balik tuan-tuan daripada Salak Tinggi sampai ke Kelantan. Sampai di Kelantan, dekat dah rumah saya tu Selekop Bengkalan Jepun di airport tu. Dia ada selekop tajam, kat situlah budak-budak waktu malam suka rempit. Jadi bila sebut merempit ni tuan-tuan, orang Kelantan, tuan-tuan jangan, Kelantan memang gitu lah, Kelantan jangan gitu. Dia merempit ni bukan perangai orang Kelantan, orang Terengganu. Siapa orang Terengganu sini? Tu Terengganu. Terengganu lagi teruk. Dia bukan merempit malam, dia merempit hari Jumaat. Lepas Jumaat, kaki rempit, dia boleh nak, orang nak tengok dia. Orang nak balik Jumaat pun susah. Ini orang Terengganu. Orang Perak pun ada. Maknanya tuan-tuan, merempit ini bukan perangai bangsa. Bukan tertentu bangsa, maknanya perangai orang. Jadi saya masa tu nak sampai dia di rumah, tuan-tuan, budak-budak merempit ni mari dekat kereta saya. Allah tuan-tuan, saya menyelinap darah nak marah dan saya saya akan langgar seorang budak. Minta maaf kan, saya jenis Umar. Dia tak kenal saya. Dia tak kenal saya. Dulu tak apalah, saya kayu basikal dan tak boleh nak rempit. Hari ni saya ada kereta, tuan-tuan, privé. Privé tu antara yang okey lah, bukan masalah. Tapi kalau langgar memang okey lah. Jadi saya seorang ni aku langgar tu. Isteri saya tuan-tuan di sebelah ni langgar gitu ke? Dia pula. Dia yang takut. Jangan saya kata takkan saya nak takut pada bini. Jadi isteri langgar pun saya tak dengar. Saya kata tak apa, nak jadi malam ni. Betul tuan, bila kita nak marah ni tuan, tak hilanglah pemikiran waras. Sebab kita nak marah, kita guna kemarahan kita, langgar. Tu je mari. Tapi tubuh badan saya tuan-tuan, Allah bagi, dia tak reda. Dia jadi geletar. Pinggang jadi apa ni? Bukan batu karang, dia panggil buah pinggang. Buah pinggang jadi cekik. Aduh, tak sedap ketah. Jadi saya pun parking kereta tepi, istighfar banyak-banyak. Tak jadi langgar tuan. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, kalaulah saya bertindak dengan tindakan yang saya buat, apa jadi? Yang paling penting kereta saya kemek lah. Orang tu mati, tengok saya masuk longkap. Mak saya pun jadi susah. Jadi banyak benda tuan-tuan dalam bab mengikut hawa nafsu ni akan merosakkan. Jadi begitulah sedikit tentang bagaimana kita nak bertindak dengan orang Yahudi ataupun Nasrani. Gunakanlah kebijaksanaan, itu je. Saya tak kata perkara lain, tapi biar bijak. Biar maknanya kita ni menang tuan-tuan. Bukannya akhirnya kita jadi kalah. Buatlah apa-apa pun, tapi nak sekali lah menang. Jadi mudah-mudahan sedikit tentang perkara ayat 120 ni daripada surah Baqarah. Allah pun cerita dengan penutupnya, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Semoga bila kita ikut apa yang Allah tentukan, Allah akan beri kita pertolongan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.